The internet is a great place to connect with the people and things you care about. But just like any public space, it's important to stay safe and protect yourself against possible scams. Before connecting with someone, check to make sure you know them. Be wary of friend requests from accounts claiming to be friends or family members who you are already friends with. Scams can involve people asking you for money or claiming you have won a prize or contest. Or sometimes scammers will say that someone you know, a close family member or friend, needs financial assistance. To be safe, don't click on links from people you don't know. Make sure links you do click on are from trusted sites. And never share sensitive info, such as bank account numbers or social security numbers. At Facebook, we use a combination of automated and manual systems to help detect scams before you see them and keep your information secure. To stay up to date on what Facebook is doing to keep your account secure, follow facebook.com/safety. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi ahli panel yang dikasihi. Saya ASP Nur Fahda binti Jamil selaku moderator pada program kali ini, merupakan program inisiatif daripada IPD Ceras yang untuk memberi kesedaran kepada umum masyarakat tentang jenayah penipuan dalam talian, khususnya seperti mana tajuk yang akan kita perbincangkan pada hari ini, iaitu Love Scam. Sebelum kita melanjutkan ke sesi perbincangan kita pada pagi ini, eloklah saya memperkenalkan ahli-ahli panel yang terlibat pada pagi ini. Okey, yang pertama, yang dihormati Tuan Anas bin Sulaiman, merupakan Timbalan Ketua Polis Daerah Ceras. Izinkan saya Tuan untuk menerangkan sedikit tentang profil ataupun sejarah perkhidmatan Tuan. Tuan pernah berkhidmat sebagai pegawai penyiasat, juga pernah bertugas sebagai Ketua Bahagian Siasatan Jenayah dan kini menjawat jawatan Timbalan Ketua Polis Daerah Ceras. Selamat datang Tuan. Terima kasih Puan. Seterusnya panel kita yang kedua, Tuan Jana Tananai, anak lelaki Govindan, dan kini menjawat jawatan sebagai Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Komersial IPD Ceras. Izinkan saya juga Tuan untuk menerangkan sedikit tentang profil perkhidmatan Tuan. Tuan pernah berkhidmat sebagai pegawai penyiasat di IPD Batu Pahat, pegawai penyiasat komersial ya Tuan. Kemudian pernah bertugas sebagai pegawai risikan dan operasi di komersial IPD Batu Pahat. Juga pernah bertugas sebagai pegawai penyiasat jenayah korporat dan keuangan IPK Kuala Lumpur, dan kini menjawat jawatan sekarang iaitu Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Komersial IPD Ceras. Selamat datang Tuan. Terima kasih Puan. Dan seterusnya panel kita yang ketiga, perkenalkan Puan Nur Hayati binti Mat Selamat, merupakan pegawai psikologi dan beliau telah berkhidmat selama 11 tahun dalam pasukan dan pernah berkhidmat di rumah kebajikan kanak-kanak di Kuching dan juga di Rembau Negeri Sembilan. Selamat datang Puan. Okay, terima kasih. Program kita pada hari ini. Okey. Seperti mana yang saya telah beritahu tadi, tajuk perbincangan kita pada hari ini iaitu Love Scam. Love Scam ni merupakan satu cabang daripada jenayah cyber. Betul Tuan? Ya. Oleh itu boleh Tuan terangkan sedikit, serba sedikit tentang definisi jenayah cyber. Okey, terima kasih Puan Fadah. Pertama sekali, apa itu jenayah cyber? Kalau kita tengok jenayah cyber ni, dia punya definisi tu amat luas. Iaitu jenayah yang dilakukan yang melibatkan penggunaan komputer dan juga rangkaian. Maksudnya apabila seseorang tu menggunakan komputer ataupun komputer ni pun luas lah dia merangkumi telefon bimbit, iPad, laptop apa semua. Jadi kesemua peringkat yang menggunakan komputer ni berhadapan dengan aktiviti jenayah yang kita panggil jenayah cyber. Kalau kita tengok statistik daripada Jabatan Perangkaan Malaysia, kita dapati untuk rakyat Malaysia penggunaan internet adalah sebanyak 96.8% dan penggunaan telefon bimbit sehingga kepada 98.7% penduduk Malaysia. Maknanya saya rasa kita boleh katakanlah untuk kita ni 98.7% daripada penduduk Malaysia ni terdedah kepada jenayah cyber. Jadi antara jenayah itu termasuklah kita ada penipuan, melakukan kerosakan ataupun pengubahsesuaian program. Jadi pengubahsesuaian data komputer. Kemudian kita ada pencurian maklumat,
hacking, penggodaman dan juga lain-lain lagi. Jadi bila kita cakap pasal jenayah cyber ni, dengan 98.7% rakyat Malaysia ni, kita boleh katakan bahawa tak ada siapa dapat mengawal perjalanan dunia cyber ni. Dia adalah satu, orang kata, amat luas. Tanpa sepadan. Talking about apa? Borderless kan? Borderless world. Tanpa sepadan, yang mana semua orang terdedah. Dan juga amat sukar untuk kita kawal. Betul. Saya rasa itu boleh Nana sebut sedikit lah mengenai tentang jenayah cyber. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Love scam ataupun dikenali sebagai romance scam, puzzle scam ya Tuan, lebih kurang. Dia menjadi satu kira kata fenomena lah, bukan saja di Malaysia, malah di seluruh dunia. Jadi boleh Tuan Jana terangkan serba sedikit tentang ataupun modus operandi, teknik-teknik. Terima kasih Puan Moderator. Untuk modus operandi love scam ni Puan, di mana kes love scam ni bukan satu benda yang baru lah. Love scam ni, kalau saya ingat saya masuk polis tahun 2007. Masa tu pun dah ada dah hampir 15 tahun benda ni dah ada dah. So apa yang kita risaukan adalah masyarakat umum ni masih tidak sedar-sedar lagi tentang kewujudan love scam ni. So sekarang ni saya nak cerita sikit macam mana scammer ni menggunakan modus operandi dia untuk menipu mangsa-mangsa love scam lah. Okey, untuk love scam ni, pada peringkat awalnya, scammer ni akan berkenalan dengan mangsa melalui media-media sosial. Okey, terutamanya Facebook lah. So apabila perkenalan ni, bagaimana scammer ni boleh menarik perhatian mangsa adalah dia akan menggunakan profil picture orang-orang yang kacak lah, macam Tuan Anas lah. So bila profil picture ni menyebabkan mangsa ni tertarik kepada terpedaya kepada mangsa ni untuk dia berkomunikasi. Dan apabila dia mula berinteraksi dengan mangsa, scammer ni akan dia ada pelbagai cara dia. Salah satunya adalah dia nak hantar parcel lah. So saya cerita pasal parcel ni dulu. Di mana scammer akan menjanjikan kepada kenalan dia ni untuk scammer ni akan membagi tahu mangsa dia berada di luar negara, dan sebagai tanda persahabatan, tanda percintaan, dia akan hantar parcel, hadiah dan sebagainya kepada mangsa yang berada di Malaysia. So apa yang berlaku dalam tempoh pengantaran tu, mangsa ni akan dapat panggilan telefon, kononnya daripada agensi penguatkuasa seperti custom, dan mendakwa barang-barang yang dihantar oleh kononnya daripada scammer ni telah ditahan oleh pihak custom dan perlu membuat pelbagai bayaran lah, proses bayaran untuk riliskan barang tersebut kepada mangsa ni lah. Dan apa yang berlaku, scammer akan memberikan nombor-nombor akaun bank yang perlu mangsa memindahkan wang, kononnya untuk mendapatkan barang yang dihantar oleh scammer ni lah. So hasil pedayaan tersebut, mangsa akan membuat transaksi pemindahan wang, dan mangsa akan sedar dirinya ditipu setelah scammer ni gagal dihubungi, ataupun barang yang dijanjikan pun sebenarnya tidak wujud. Itu serba sedikit berkenaan parcel. So satu lagi modus operandi yang oleh love scam ni, scammer ni juga berjanji dia akan berkahwin dengan mangsa, dan dia perlukan dana untuk mangsa ni membantu scammer ni, kononnya dia nak buat bisnes di Malaysia, atau itu teknik yang lain lah selain daripada parcel tadi. So dengan kata-kata manis, janji-janji manis ni, mangsa ni akan terberdaya dan terikut-ikut dengan arahan daripada scammer ni untuk memindahkan wang. Sebab dah jatuh cinta. Kononnya dia nak membantu scammer ni yang kononnya mungkin dia dah beranggapan sebagai boyfriend dan dia punya future husband.
Dan apabila telah berlaku pemindahan awal, baru dia sedar benda itu adalah satu penipuan. Itu saja Puan. Bagaimana cara sedar tu? Bila suspek tu gagal dihubungi, bila scammer ni gagal dihubungi, straight lepas bank in duit, terus hilang. Suspek terus hilang. Okey. Itu adalah modus operandi dia, ya. Okey, Tuan Anas. Kita nak tahu juga berapa banyak kes-kes seperti ini, love scam ini berlaku terutamanya di Kuala Lumpur, Tuan. Boleh Tuan terangkan sedikit tentang statistik kes love scam di Kuala Lumpur? Okey, Puan Fada, bagi Kuala Lumpur, kalau kita tengok berbanding tempoh yang sama pada tahun lepas, pada tahun lepas kita ada membuka sehingga 145 kesihatan. Pada tahun ini kita berkurangan sedikit, berkurangan lebih daripada 50% lah, sebanyak 68 kesihatan. Separuh. Tapi ini tak bermakna bahawa kita harus lalai dalam perkara ni lah. Walaupun penurunan itu tinggi, kita masih lagi berusaha untuk menurunkan lagi angka itu sehingga ke kosong. Kalau kita tengok statistik tersebut, daripada 68 kes tersebut, kebanyakan mangsa adalah kaum wanita. Kaum wanita itu sebanyak 54 kes. Dan untuk lelaki pula adalah sebanyak 14 kes. Okey. Kalau kita tengok daripada pecahan umur yang daripada 68 kes tersebut, kita kata golongan belia lah, golongan yang 17 hingga ke 40 tahun ni, ada sebanyak 36 kes. 36 kes. Dan juga golongan yang berumur 41 hingga ke 60 tahun ni ada sebanyak 25 kes. Dan juga golongan warga emas ni yang 61 tahun ke atas adalah sebanyak 71 kes. Walaupun penurunan tu kita nampak lebih 50%. 71 sorry, 61 tahun ke atas 7 kes. 7 kes. 7 kes. Kerugian love scam ni amat besar. Contohnya pada tahun ini sahaja, kerugian yang kita alami sehingga lebih kepada 7 juta ringgit. 7 juta ringgit daripada 68 mangsa yang 68 mangsa yang terdapat, lebih kepada 7 juta ringgit. Walaupun kes tu menurun, kerugian dia masih lagi besar. Betul. Jadi kalau macam mana yang Tuan terangkan tadi, majoriti umur mangsa yang terlibat ni adalah yang belia tadi. 17 ke 40 36 kes. Jadi dan majoriti mangsa adalah wanita. Kalau kita tengok daripada statistik yang telah dibentangkan oleh Tuan Anas tadi, majoriti mangsanya adalah wanita. Okey. Dan boleh Puan Yati jawab ataupun terangkan sedikit mengapa wanita lebih cenderung menjadi mangsa kepada jenayah love scam? Okey, terima kasih Puan Fada. Okey, bagi menjawab persoalan tersebut, yang pertama sekali Puan, adalah faktor kesunyian. Yang pertama sekali adalah faktor kesunyian. Bila hati rasa sunyi, rasa ingin dipenuhi oleh rasa kasih sayang daripada individu-individu lelaki lah, dan perkara ini menyebabkan wanita ini cenderung untuk terpedaya dengan kata-kata manis dan juga rupa yang tampan dan juga harta yang banyak. Jadi dia merasakan bahawa untuk memenuhi ruang-ruang yang sunyi tadi tu, dia dah ada dia punya matlamat dia. Okey, kalau saya ni kata dia, kalau saya ni jumpa pasangan, saya nak ada ciri-ciri macam ni. Okey, tiba-tiba yang datang dekat dia ni bagai pucuk dicita ulang mendatang Puan. Kan, wajah yang tampan, handsome, kaya, lepas tu menjanjikan bulan dan bintang. So dia rasa macam inilah lelaki idaman saya. Jadi yang dapat memenuhi kesunyian ini. Selain daripada itu, kita boleh tengok tekanan sosial. Tekanan sosial di mana bila seseorang ni dia melihat kawan-kawan dia dalam Facebook, tengok bahagia kawan-kawan dia ni ada pasangan, ada anak, dia pun jadi rasa macam aku pun nak jugalah macam ni. Lepas tertekan, tertekan. Dia rasa macam aku pun juga nak ada keluarga yang macam ni, anak yang comel-comel. Jadi dia nak seseorang yang mengisi ruang hati dia tu. Selain daripada tu, bila balik kampung jumpa saudara mara tanya bila kau nak kahwin, itu juga memberi tekanan kepada individu tersebut. Jadi apabila datang individu yang
yang rupa bergaya apa semua ni tadi, jadi dia rasa macam dia jadi macam wah, ini yang sesuai ni, dah terbaik dah untuk saya ni. Jadi dia rasa untuk mengisi kekosongan dalam kehidupan dia, sebab itu dia mudah terpedaya dengan skema ni. Selain daripada tu, tekanan emosi. Tekanan emosi ni tuan-tuan dan puan-puan, dia berlaku mungkin individu tu ada mengalami krisis rumah tangga, ataupun dia pernah bercerai, ataupun dia putus cinta dan sebagainya. Dan dia rasa kecewa. Bila dia terlalu kecewa, kekecewaan yang sangat mendalam ini mendorong dia untuk mencari yang jauh lebih baik daripada yang ex dia ni lah, macam tu. Jadi dia merasakan bahawa ada ego dia tersendiri. Dia merasakan okey, tak apa, aku akan buktikan aku dapat yang lebih baik daripada yang ni. Jadi skema ni yang macam Tuan Jana cakap, yang berupa handsome, berharta ni tadi, dapatlah memperdayakan dia, sebab dia dalam diri dia nak mencari orang yang lebih baik daripada ex dia. Contoh. Jadi selain daripada itu faktor personality juga mendorong individu ni untuk terjebak dengan skema ni, di mana dia personality ni adalah unik. Jadi ada individu yang mempunyai personality suka menolong, mudah kasihan, rasa macam prihatin terhadap orang lain. Jadi bila dah diberi dengan kasih sayang tadi, cinta apa tadi, jadi perasaan menolong dia, nak ambil berat dia tu semakin tinggi. Jadi bila skema ni, pemangsa ni, dia dalam kesusahan, seseorang itu merasa terdorong untuk menolong. Jadi dia sanggup memberi sejumlah wang kerana dia kesian, kerana dia aku tak patut ni kalau tak tolong dia, contohlah kalau aku tak tolong dia ni, aku rasa tak patut. Jadi personality yang dia ada tu sendiri mendorong dia untuk memberikan sejumlah wang dan sebagainya, seperti yang diminta oleh skema lah. Jadi faktor-faktor ini sebenarnya bila digabungkan, dia memberikan kesan yang bahaya sebenarnya kepada wanita terutamanya, sebab wanita ni dia dipenuhi dengan emosi yang tinggi, rasa kasih sayang, rasa faktor keibuan, rasa ingin disayangi, ingin dibelai emosi dia. Jadi sebab itulah saya percaya wanita yang banyak terjebak ni disebabkan oleh itu. Okey Puan, terima kasih atas penjelasan Puan tadi. Jadi kalau kita tengok sini, betul lah kata pepatah, cinta itu buta. Buta terus. Buta, betul. Okey. Tuan, tadi Tuan Jana ada terangkan tentang bagaimana modus operandi skema tadi yang meminta mangsa untuk memasukkan sejumlah wang ke dalam akaun. Adakah akaun ini milik skema tersebut ataupun milik orang lain? Boleh Tuan terangkan sedikit? Baik, Puan. Untuk wang yang dipindahkan ke dalam akaun-akaun bank yang diberikan oleh mangsa, oleh scammer ni tadi, kita panggil akaun ni adalah akaun mule ataupun keldai akaun lah. So scammer ni takkan dia nak pakai akaun dia sendiri kan. So dia akan memakai satu third party account yang kita namakan mule account ni lah. So di sini saya nak bagi tahu akaun mule ni pun adalah daripada mangsa-mangsa yang meminjamkan akaun ni kepada scammer ni. Okey. So apa yang berlaku, scammer ni akan menggunakan akaun mule ni untuk memasukkan wang ke dalam akaun tersebut dan meminta pemilik akaun ni untuk mendapatkan wang yang telah ditipu oleh mereka lah. Jadi selalu pemilik akaun ni adalah warga tempatan. Ya, betul. Dan akaun bank yang digunakan adalah bank tempatan. Betul, Puan. Okey. Jadi yang Tuan cakap tadi, pemilik akaun, adakah mereka sendiri tahu bahawa akaun mereka digunakan untuk tujuan ini? Kebanyakan daripada orang yang menyerahkan akaun ni, dia tahu. Dia tahu. Dia ni ditipu, kononnya akaun bank ni perlu digunakan untuk satu-satu tujuan dan dibayar dengan wang ringgit. Okey. So untuk mendapatkan pendapatan tu, dia orang
telah menyerahkan lah akaun-akaun bank kepada scammer ni. So untuk makluman puan juga, pemilik-pemilik akaun ni kita boleh didakwa di mahkamah. Disebabkan kecuaian mereka menyerahkan akaun peribadi kepada scammer ni yang digunakan untuk sebagai akaun perantara lah untuk memasukkan wang-wang tipuan ni. Okay. Kalau boleh Tuan maklumkan sedikit, berapa agaknya yang upah ataupun wang yang mereka dapat perolehi daripada pinjaman akaun tersebut? Okey, pada kebiasaannya untuk satu akaun ni adalah dalam range 1,000 hingga 2,000 ringgit. 1,000 hingga 2,000 sekali transaksi? Bukan. Sebabnya mangsa akan pemilik akaun ni akan serahkan semua detail bank. Maksudnya perbankan internet dia ataupun kad-kad ATM dia kepada scammer. So scammer akan menggunakan kad ATM ni. So untuk satu penyerahan kad ATM ataupun makluman dia akan dapat 1,000 hingga 2,000. Dan pemilik akaun ni tidak tahu yang mereka ni akan berhadapan dengan masalah pada masa hadapan di mana boleh didakwa di mahkamah. Okey. Alright. Okey, seterusnya. Rasanya kita dah terangkan sedikit tentang jenayah love scam ni Tuan. Jadi untuk daripada pihak Tuan lah di IPD Ceras, apakah tindakan-tindakan pihak Tuan untuk macam kita dah tahu tadi statistik kita dah menurun. Kita dah tahu mungkin kesedaran dah meningkat. Okey, dah banyak iklan di TV tentang scam. Jadi di peringkat IPD Ceras, apa tindakan Tuan untuk ni? Okey, terima kasih Puan Fadah. Bagi peringkat IPD Ceras, kami dapati bahawa cara terbaik untuk kita mengurangkan jenayah scam ni adalah dengan memberi pengetahuan kepada orang awam berkenaan dengan modus operandi yang ada. Untuk kita menangkap scammer ni, agaknya seperti yang saya cakap tadi, dunia tanpa sepadan tu agak sukar. Cara yang terbaik adalah untuk kita memberi pengetahuan kepada orang awam. Is to educate the people lah, educate the people untuk memastikan bahawa mereka ni tahu apabila mereka sedang cuba ditipu. Okey. Bila mereka tahu, at least mereka boleh mengambil langkah-langkah pencegahan. Dan juga bila mereka tahu apabila ada rakan-rakan ataupun ahli keluarga yang cuba di-scam, diorang akan memberi penangan kepada ahli keluarga masing-masing lah untuk mengelakkan diri daripada ditipu. Okay. Selain daripada tu, pihak CCID, pihak komersial sendiri pun ada banyak membuat poster, walkabout, jalan bertemu dengan masyarakat untuk membincangkan perkara-perkara ini. Maknanya memberi kesedaran kepada masyarakat dengan poster. Ada seminar-seminar ataupun pameran dibuat untuk tujuan ini? Ada, memang banyak kita buat. Okay. Terima kasih Tuan. Tuan Jana, mungkin pendengar di luar sana nak tahu, sekiranya ada platform yang boleh mereka salurkan sekiranya mereka merasakan diri ditipu ke apa untuk bantuan, mungkin Tuan Jana boleh terangkan? Ya, ada Puan. JSJK sendiri telah menyediakan beberapa platform untuk mencegah daripada orang awam ni menjadi mangsa scammer lah, terutamanya macam bila scam ni lah. So di antaranya adalah kita ada satu talian 24 jam yang boleh dihubungi oleh mangsa-mangsa ni, iaitu CCID Scam Response Center di Bukit Aman. Mangsa-mangsa ni boleh berhubung terus di talian ini. Saya bagi nombor ya Puan, 0326101559. Satu lagi nombor 0326101599. So mangsa-mangsa ataupun orang awam boleh menghubungi nombor ini untuk bertanyakan berkenaan dengan apa-apa tentang scammer lah. Kalau dia confused sebelum nak masuk duit ke dalam akaun yang diberikan suspek, dia boleh minta penjelasan dulu dah. Kan dia suspicious, dia boleh telefon nombor ni. So pegawai-pegawai kita di Bukit Aman boleh perjelaskanlah apa situasi yang sedang dialami oleh mangsa.
Dan selain daripada itu, kita pun ada CCID info line. So mangsa-mangsa juga boleh berhubung dengan di CCID info line, talian WhatsApp 013 211 1222. Okey, CCID info line ni di mana orang awam boleh mesej kepada talian ni dan bertanyakan dengan status laporan polis yang dibuat ataupun nak bagi maklumat berkenaan apa-apa jenayah skamer yang berlaku, boleh disalurkan di talian ini. Okey, selain itu Puan, kita juga ada Facebook rasmi Polis Diraja Malaysia, Facebook rasmi Jabatan Siasatan Jenayah Komersial sendiri yang sentiasa memberi pendedahan kepada umum berkaitan dengan modus-modus operandi yang scammer ni. Dia tak pandai, dia tak pakai modus operandi daripada A, dia akan tukar. So dari masa kita akan alertkan kepada orang awam melalui Facebook rasmi kita lah. Okey Puan, yang terakhir sekali ini amat penting saya rasa. Semua umum di sana perlu ada aplikasi ini. So aplikasi ini boleh di-download dalam Play Store kita, iaitu Semak Mule. Okey. Apa tujuan aplikasi Semak Mule ini adalah orang awam boleh membuat semakan nombor-nombor akaun bank ataupun nombor-nombor telefon dalam aplikasi ini, di mana sekiranya nombor-nombor akaun bank ini ataupun nombor telefon terlibat dalam kes-kes jenayah komersial, dekat aplikasi itu dia akan tunjuk. Maksudnya nombor telefon ni terlibat dalam 3 kes jenayah komersial. So benda tu sebelum membuat apa-apa transaksi kewangan, boleh check dulu. Boleh orang awam ni boleh check dulu. Then at least something dia orang boleh alert lah sebelum dia buat apa-apa. Kes akaun sangat berguna sebenarnya. Betul. Terima kasih Tuan atas informasi yang sangat berguna tadi. Okey, mungkin kita boleh rangkumkan Puan Yati, bagi sedikit nasihatlah kepada warga di luar sana, bagaimana cara nak mengatasi benda ni. Sedikit. Okey Puan. Yang pertama yang paling penting adalah kawal diri. Kawal diri. Kalau kita rasa ada satu perkara yang suspicious, macam Tuan Jana cakap tadi, cari orang, bagi tahu, cerita, tanya ataupun telefon terus hotline. Jangan malu. Sebab kita ada insting, kita boleh tahu sebenarnya orang ni betul ke tak. Okey? Jadi bila kita rasa macam sesuatu tu mencurigakan, kawal diri, jangan bagi duit lagi. Terus dapatkan maklumat daripada yang lebih pakar ataupun tanya dengan kawan-kawan ataupun keluarga. Itulah yang paling penting. Terima kasih Puan. Mungkin yang akhirnya Tuan Anas boleh bagi sedikit nasihat daripada pihak polis sendiri kepada warga masyarakat. Cara ataupun nasihat bagaimana kita nak mengatasi terlibat dengan jenayah. Baiklah, daripada saya lah, daripada pihak FD Cerdas, kami mengharapkan agar semua orang awam di luar sana berhati-hati, terutamanya bila kita merasakan bahawa diri kita sukar ditipu. Sebenarnya itulah yang buatkan kita ni menjadi orang yang boleh kata senang ditipu. Jadi kita sentiasa berhati-hati. Dan kita juga kalau boleh like Facebook yang Tuan Jana berikan tadi, untuk kita dapatkan maklumat-maklumat terkini, cara-cara terkini untuk satu skamer menipu kita. Jadi dengan memperkayakan diri kita dengan pengetahuan yang terbaru, kita dapat mengelakkan diri kita daripada tipu. Okey, terima kasih Tuan Anas. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada semua ahli panel yang telah terlibat pada hari ini. Saya menyimpulkan daripada perbincangan kita pada hari ini, yang mana dunia tanpa sepadan sekarang, teknik berbeza-beza. Teknik scammer pun advance. Tekniknya berubah dari masa ke semasa. Jadi sentiasalah kita berhati-hati, dan seperti mana yang Tuan Jana telah terangkan tadi, info hotline, sila hubungi info hotline tersebut. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Love scam adalah merupakan satu penipuan dalam talian. Penipu selalunya akan mencari mangsa melalui aplikasi atau laman sosial seperti Facebook. Si penipu akan menggunakan gambar atau identiti lelaki kacak dan berkejaya untuk menarik minat mangsanya berkawan dengan mereka. Kemudian mereka akan mula bersembang atau berinteraksi
dengan menggunakan kata-kata manis atau ayat-ayat cinta dengan mangsanya untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Selepas satu tempoh, penipu ini akan mula meminta wang daripada mangsa dengan cara meminjam wang, menghantar hadiah atau menawarkan habuan dalam bentuk wang ringgit yang kononnya hasil daripada harta pusaka dan kekayaan yang kononnya milik kenalan mangsa ini. Mangsa akan dihubungi oleh ejen pengantaran yang akan meminta mangsa membuat bayaran tertentu bagi memperolehi barangan atau hadiah atau parcel yang kononnya telah dihantar oleh si penipu ini. Kebanyakan mangsa love scam ini terdiri daripada kaum wanita yang keseorangan yang berumur lebih kurang 40-an ke atas, yang kesepian dan dahagakan kasih sayang. Mereka ini mudah ditipu kerana mudah percaya. Mereka merasakan kawan-kawan mereka yang mereka kenal melalui laman sosial tidak mendatangkan bahaya, dengan itu mereka ini kurang berwaspada. Untuk mengelakkan diri dari menjadi mangsa, jangan berkawan atau melayan orang yang tidak dikenali atau anda tidak pernah jumpa, yang hanya anda kenal melalui laman sosial. Jangan berikan maklumat peribadi atau butiran akaun anda kepada orang lain. Semak nombor telefon dan akaun melalui aplikasi Semak Me. Akhir sekali, jangan lupa layari, like dan follow Facebook rasmi Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK PDRM untuk mendapatkan maklumat lanjut.